Tak dengar? Okey. Okey. So, cikgu nak Okey, jadi kita pergi slide yang pertama. Okey. Okey. Jadi tajuk yang pertama ialah lompat tinggi dululah. Cikgu terangkan tentang lompat tinggi. Okey. Tak tahulah kamu ni peminat lompat tinggi, pernah tak lompat tinggi? Tengok video sekarang. Okey, ada sound tak tadi cikgu pasang? Ada tak sound? Siapa boleh tengok, jawab cikgu dulu. Boleh tak kamu dengar sound tadi? Okey, cikgu pasang dulu sekejap lagi ya. Kamu bagi tahu cikgu ada sound atau tidak, okey? Sebab cikgu tak nampak kamu punya mesej ni. Okey, cikgu tanya. Okey, ada. Okey. Jadi kita mula dulu sekejap. Okey, kita mula lagi. Okey. Okey. So, video tadi, cikgu harap kamu dapat dengar sound tadi ya. Okey. Alright, so video tadi adalah berkaitan dengan evolusi lompat tinggi. Okey, daripada beberapa style daripada masa-masa yang lama kan, okey. Jadi maka terlahirlah satu lompatan pada tahun 1965 yang diperkenalkan oleh Dick Fosbury. Okey. Jadi lompatan tinggi ini yang kalau kamu nampak cikgu tunjukkan dalam skrin, nama dia ialah Fosbury Flop. Fosbury Flop. Inilah lompat dari bahagian belakang kan. Okey, so nama orang yang perkenalkan lompatan ini ialah Dick Fosbury. Kamu sudah nampak video tadi kan? Okey. Alright. Okey. Jadi untuk lompat tinggi ni, dia punya fasa-fasa, kalau kamu lihat gambar raja yang cikgu tunjuk ni, okey, kamu akan nampak atlet ini akan berlari melengkung. Okey, dia akan berlari melengkung. Dia bukan lari lurus ke arah lompat tinggi tu, lari melengkung. Jadi melengkung ini, okey, larian melengkung ini kita panggil larian landas J. Ingat larian landas J. Okey? Alright, jadi apa maksud larian landas ni? Kenapa perlu? Apa fungsi dia? Jadi di sini menambahkan kelajuan yang optimum bagi memindahkan daya mendatar kepada daya menegak
Jadi apabila menggunakan dua daya ini, maka akan terhasillah daya centrifugal. Maksudnya daya ini akhirnya akan membantu atlet ataupun pelajar untuk menaikkan badannya untuk melepasi palang. Okey, membantu. Okey, tidak semestinya pelajar yang buat J ni dia boleh melepasi palang. Okey, tetapi dengan kekuatan yang ada, dengan latihan yang ada, uh, landasan J ni pun teknik yang menggunakan larian J ni adalah membantu untuk menaikkan atlet supaya boleh memindahkan daya itu kepada pelajar ataupun atlet supaya mereka dapat melompat dan menaikkan badan dan melompat melepasi palang. Okey. Ini cikgu harap kamu faham lah. Ini ada landasan J ni ya. Kena tahu ni. Macam dia punya shape larian lah. Okey, next kita tengok. Ini dari pandangan atas. Okey. Kamu tengok larian landas J. Tengok ni ya. Alright. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, kita tengok. Kita mula, nampak ni bahagian yang mula, yang 4 segi di atas tu ialah tilam lah, tilam. Okey, bahagian mula ni bermula dengan 5 langkah lari lurus dengan lutut diangkat separas pinggang. Maksudnya kamu lari lurus tetapi kaki kamu tu lutut diangkat sehingga paras pinggang lah. Okey, lari. Kemudian step kedua ialah 5 langkah larian melengkung sebelum melompat. Jadi selepas lurus 5 langkah dengan lutut dinaikkan ke paras pinggang. Kemudian kamu akan melengkung, buat larian melengkung. 5 step. 5 step melengkung. Kemudian kamu akan melompat melepasi palang. Boleh nampak alright. So, 5 langkah untuk mula lurus, 5 langkah lagi melengkung. Senang saja Alright. Jadi kita tengok latihan ataupun ansur maju ada 3 di sini, 3 ansur maju. Jadi kita tengok juga dulu apa latihan-latihan ansur maju yang perlu supaya pelajar dapat melakukan teknik lompatan Fosbury ini dengan bagus. Okey. Jadi ada tak pelajar-pelajar di bawah tu, yang sudah ada di bawah kan? Ada tak yang suka buat suka ikut acara lompat tinggi ataupun pernahkah? Pernah ataupun suka? Ada tak? Cikgu tak nampak ada yang balas lagi ni. Okey, ada tak yang minat lompat tinggi? Yang slim-slim lah suka lompat tinggi kan supaya senang lompat lah. Tapi kalau badan yang besar tu sikit, tak suka. Tak suka. Mazana tak suka. Kenapa tak suka? Okey, tak apa. Tak suka tak apa. Tapi kamu kena tahu, kamu kena belajar. Sebab teknik lompat tinggi ni bukan senang. Kalau misalnya 100 meter tu senanglah kamu lari saja. Tak pandai teknik 100 meter tu pun boleh sampai. Kan? Tapi untuk lompat tinggi ni tak boleh. Kena belajar teknik dan of course lah berat badan tu yang tidaklah berat. Tidak berat. Kuruslah, orang kurus. Okey. Apa ansur maju yang pertama? Ketawa si Mazana. Okey, Mazana. Apa nama Mazana tu Putri kah? Okey. Okey, tengok ansur maju yang pertama. Okey, bermula dengan 5 langkah lari lurus dengan lutut diangkat separas pinggang. Okey. Kemudian diikuti dengan lari 5 langkah melengkung macam tadilah landas J tu kan. Kemudian ulang beberapa kali. Dia sini. Okey. Kemudian ulang beberapa kalilah. Jangan dulu lompat. Ini hanya ulang saja. Ulang lari. Praktis lari lurus dan melengkung. Praktis lari lurus dan melengkung. So maksudnya yang disarankan di sini adalah 5 langkah lurus, 5 langkah melengkung. Kan? Pakai di sebelah sana saja. Okey. 5 lurus dan 5 melengkung. Tapi di sini tengok yang warna biru ni, jika perlu lari mengikut nombor 8. Lari mengikut nombor 8. Ada yang sana, ada online ni. Sini. Nampak sana tu. Okey.
Okey ya, alright. Okey, yang kedua, kita tengok ansur maju yang kedua pula. Ansur maju yang kedua, tengok gambar raja itu apa yang dia buat, dia cuba untuk mencapai, palang yang tinggi. Kita letaklah palang tu tinggi dan dia cuba mencapai, tengok dia lari. Okey, jadi seperti dalam ansur maju 1, murid melonjak. Okey, morning, Nur Zakia. Okey, seperti dalam, ansur maju 1, murid melonjak ke atas dengan serta-merta apabila melangkah tandaan di hujung lengkungan. Okey, maksudnya di, tempat kamu melonjak tu kamu kena letak tanda lah. Okey, jadi kamu lari dan bila sudah sampai tanda tu kamu akan lonjak naik ke atas. Jadi senanglah nampak tanda, di mana ada tanda di situ kamu akan lompat kan, okey? Jadi sambil siku dibengkokkan, kedua-dua tangan dihayun ke atas untuk melompat. Jadi untuk membantu kamu, lompat lagi tinggi, kamu mesti hayun tangan kamu ke atas. Jadi membantu badan kamu untuk naik. Pertama tadi, apa yang membantu kamu tu ada 2 daya kan? Apa daya 2 tadi tu? Ah? Kamu satu daya lurus, larian lurus dengan larian melengkung tu. Okey. Jadi bila kamu buat macam tu, daya centrifugal akan terhasil membuatkan badan kamu akan terangkat naik. Jadi untuk membantu supaya badan kamu naik lagi, kamu hayun tangan kamu ke atas. Okey. Jadi semasa kamu hayun tangan kamu ke atas tu, kamu kena guna, uh, apa nama dia, kaki kamu, okey, kamu kena guna kaki kamu untuk, menolak kaki kamu, bengkokkan sedikit dan tolak kaki kamu ke atas supaya kamu lagi dapat daya, okey, daya untuk lompat lebih tinggi, okey. Kemudian yang biru ni, tengok color biru, mendarat sambil membokokkan lutut untuk menyerap daya. Okey. Mendarat sambil membongkokkan lutut untuk menyerap daya. Kalau jatuhlah, tapi biasanya jatuh kalau Fosbury itu dari belakang. Okey, bukan kaki lah kan. Okey, next. Okey, ansur maju 3 tengok. Jadi ansur maju 3 ni kamu akan lompat dan terus sentuh balon atau bola apa-apa lah yang ada di atas tu. Okey? Alright, seterusnya, okey, buatlah, ansur maju yang terakhir ni, yang ketiga selepas kamu sudah sentuh balon tu, belajar berkali-kali ya, barulah kamu belajar, teknik untuk melompat Fosbury. Okey, gunakan ansur maju 1, 2, 3. Okey, dan terus lompat. Okey, tengok yang pertama tu warna pink, merah tu dia katakan di situ, murid berlari 5 hingga 7 langkah dan melompat pada tandaan yang ditetapkan. Macam cikgu cakap tadi lah, ada tanda di mana kamu perlu melompat. Okey. Kemudian latihan ini perlu dilakukan pada suatu ketinggian dengan lakuan yang betul. Okey. Kemudian lutut kaki bebas diangkat dan dikilas, melintang dan kilas kaki melintang badan sebaik saja pelompat melonjak. Okey, kemudian ini yang paling penting ni, masa kamu hendak melepasi palang, tengok gambar raja yang cikgu tunjukkan tu. Masa kamu hendak melepasi palang tu, kamu kena lentikkan badan. Tengok perkataan tu, lentikkan badan kamu. Okey. Alright, so ini adalah teknik-teknik ansur maju untuk, mempelajari, lompat tinggi Fosbury. Okey. Ini yang cikgu tunjukkan tadi ya. Okey. Melepas si palang ni, tengok. Okey. Tengok dia punya shape larian dia. Boleh tengok dia punya bayang-bayang tu. Dia akan lari J. Okey. Landas J. Angkat tangan ke atas, hayun tangan ke atas dan lentikkan badan untuk melepasi palang. Okey. Okey, jadi cikgu ada satu lagi video yang cikgu ingin tunjukkan. Okey, jadi video ini adalah, atlet negara Malaysia lah. Okey, mungkin kamu pernah lihat cikgu tunjukkan. Okey.
Oke, soalan. Soalan. Cikgu ada soalan untuk kamu sekarang. Oke, jadi kalau kamu nak jawab, siapa dapat jawab betul? Ada markah lah. Oke. Boleh cikgu bagi hadiah. Masa buka sekolah lah kan. Oke, kita tengok yang pertama. Apakah nama acara yang ditunjukkan pada gambar raja ini? Oke, type. Sudah cikgu bagi tahu. Boleh refer. Siapa yang dulu refer buku. Oke, kalau kamu dapat jawab, kalau betul cikgu type betul. Kamu apa? Screenshot lah bagi cikgu tunjuk. Okey, memang lompat tinggi. Cuba bagi nama spesifik. Nama dia yang cikgu tunjukkan tadi. Sharifah. Apa nama dia betul? Siapa? Yang lain-lain pun boleh. Ya, lompat tinggi. Apa? Lompat tinggi. Ada nama lompat tinggi ni. Kita tengok dulu siapa yang dapat jawapan betul. Siapa yang duluan masuk dalam cikgu punya chat ni. Lompat tinggi apa? Nama dia apa? Ada nama dia tadi cikgu dah sebut. Come on. Lompat tinggi. Tak keluar di chat cikgu ni. Lompat tinggi apa? Cari buku. Ada dalam buku ni. Siapa yang tak hafal? Mesti pastikan ejaan betul lah. Yes, Fosbury Flop. Lompat tinggi, Fosbury Flop. Shena terlambat. Tapi ni betul, Shena pun betul. Lompat tinggi, Fosbury Flop. Okay. Alright. Betul. Jadi ada 2 pemenang kita. Okay. Yeah. Satu Sharifah, satu Shena. Okay, ready? Yang lain tu ready lah. Nanti Sharifah dengan Shena aja nanti dapat hadiah kan? Okay, sedia? Soalan yang kedua. Soalan kedua. Okay, soalan kedua. Larian melengkung sebelum melakukan lompatan tadi itu dikenali sebagai? Sebagai? Cepat. Mesti betul lah, mesti betul. Ejaan betul. Okey, Syed Mustafa. Betul. Satu orang lagi. Cikgu cari 2 pemenang ni. Tolong screenshot kalau kamu dah cikgu cakap betul. Sharifah tak betul. Bukan tak betul, kurang tepat tu Sharifah. Kurang tepat. Screenshot bagi cikgu bukti yang kamu jawab bagi cikgu jawapan yang betul. Shena, larian landas J. Betul. Okey, jadi 2 orang sudah betul. Memang yang satu tu okey, tak apa sebab dia tu kan lambat. Okey. Sedia? Okey, 2 orang. Shena dah dapat 2 hadiah ni. Okey, lanjut sikit type. Soalan yang ketiga. Berikan 2 jenis daya yang dihasilkan apabila melakukan larian mengikut anak panah yang ditunjukkan ini. Okey, ada 2 daya tu. Apa daya? Cek balik. Ada dalam buku teks. Siapa nak refer balik boleh? Siapa yang ingat tu? Okey, Iman pun betul tapi sudah lambat. Syallah. Mansur maju 1, Ansur maju 2. Tak, betul. Okey, saya bagi Chan lagi. 2 jenis daya yang dihasilkan apabila melakukan lompatan. Tak betul tu. Bukan Ansur maju, bukan Ansur maju 1 dan 2. Kalau ya pun dia mesti ada nama kan? Apa dia? Yang lurus ni daya apa? Yang melengkung daya apa? Ada 2 jenis daya cikgu sebut tadi. Bila lari lurus 5 langkah, ada daya. Ya, dia memang lari melengkung. Tapi cikgu tanya, apa daya yang dihasilkan?
Okey, nampaknya tiada pemenang lah untuk soalan nombor 3 ni. Tak apa, cikgu tunggu sekejap lagi. Mana tahu ada lagi pemenang. Yes, Said lagi menang. Laju. Daya mendatar dan daya menegak. Okey, tak apa. Ni cikgu ambil pemenang pertama saja. Sebab kenapa? Ya, sebab ada yang dah apa nama dia tu, nanti dia meniru kan type 2 kali. Okey. Kita tengok dulu kalau ada orang yang kedua siapa. Daya sentrifugal. Okey. Betul, tapi kurang tepat. Cikgu minta 2 jenis daya. Shade. Okey, kita tengok yang keempat lagi ya. Okey, kita nak laju sikit sebab kita akan habis. Kita ada satu lagi kan lompat jauh. Lompat jauh peluru. Okey, Fosbury Flop. Tadi itu kan diperkenalkan oleh Dick Fosbury. 1965, pada tahun 1965. Tetapi soalan ni, bukan itu yang cikgu tanya. Soalan dia tengok. Pada tahun berapakah Dick Fosbury telah memenangi pingat emas dalam sukan Olimpik bagi acara lompat tinggi? Ni hanya orang yang tengok video cikgu yang awal tu. Siapa yang nampak tu tahun dia ikut sukan Olimpik? Ada tak? Ingat tak? Yes, Shena 1968. Bukan sukan C. Tadi yang pertama sekali tu sukan Olimpik tu. Yang itu Malaysia. Yang ini Dick Fosbury tu. Kamu nampak kan tadi awal video tu. Okey. 1968. China lagi. Okey, kita tengok ada tak lagi soalan. Okey, ini last. Last. Semasa badan melepasi palang, apakah teknik yang sesuai dilakukan? Ni cikgu dah cakap tadi. Bila nak lepas palang tu, apa perlakuan yang perlu dibuat? Okey, cuba. Banyak dah hadiah Shena ni. Yang lain tu. Senang saja, buku ada. Refer buku. Hari ni cikgu bagi simple-simple je, boleh refer. Ini memang teknik Fosbury, betul Haikal. Tapi dia katakan sini, bila dia lompat melepasi palang tu, ada teknik yang dia perlu lakukan. Apa teknik melepasi palang tu? Ini memang cara Fosbury. Teknik badan dia tu, kena sebut. Apa yang badan dia perlu buat? Apa yang dia perlu buat? Melonjak tinggi, layangan, salah, mustaqim C. Okey. Selepas itu, untuk melepasi. Tadi cikgu ada sebut. Yang cikgu nak tu cikgu sebut tadi tu. Masa dia lepas palang tu, badan dia kena apa? Okey, cikgu bagi clue. Apa yang dia perlu lakukan badan dia? Bentuk badan dia tu. Dia punya badan. Apa yang badan dia perlu buat? Apa teknik yang dia perlu buat? Badan dia, badan. Lentikan. Yeay, Sharifah dapat jawapan yang betul. Shena pun betul. Lentikan. Okey, 2 orang dah betul. Okey. Alright, terima kasih kerana menjawab. Cikgu, lepas ni bagi perhatian untuk cikgu punya lontar peluru. Okey, kita tengok lontar peluru. Selepas ni tengok video lagi ya. Okey. Tadi ialah lompat tinggi, sekarang lontar peluru. Tengok ini lontar peluru lah. Cikgu rasa kamu kenal lontar peluru ni ya. Okey, jadi lontar peluru ni gaya Perry O'Brien. Ini ialah gaya Perry O'Brien, okey? Jadi gaya Perry O'Brien ini diperkenalkan oleh William Patrick, okey, ataupun Perry nama dia. Okey, alright. Jadi, okey, kita tengok video lagi ya. Jadi pelajar tengok video, cikgu tunjukkan video yang berkaitan dengan lontar peluru. Okey,
Okey. So, video yang cikgu tunjukkan itu adalah video yang diambil daripada World Championship di Doha, okey, pada tahun 2019. Jadi ada 2 jenis gaya lontaran yang sering dilakukan, okey. Yang satu putaran, yang satu lagi gaya O'Brien, gelongsor, okey. Alright, okey. Next slide, tengok next slide, Okey, ini. Apa yang kita belajar di sini sekarang ni ialah lontar peluru gaya Perry O'Brien, okey. Sebab kenapa nama dia Perry O'Brien? Sebab orang yang menamakan lontaran ini ialah O'Brien, Perry O'Brien. Okey. Gaya lontaran ini diperkenalkan oleh William Patrick ataupun dalam kurungan ada nama dia Perry pada tahun 1950-an di Sukan Olimpik. Okey. Gaya ini juga dikenali sebagai gaya gelongsoran. Gelongsoran berfungsi untuk menghasilkan daya eksplosif. Kau tengok, dia menggelongsor. Tadi kan kamu nampak gaya gelongsor. Okay? Kerana gaya gelongsor tadi itu dia katakan ada sini menghasilkan daya eksplosif pada kedudukan kuasa, power position. Maksudnya ambil power lah, okay, masa tu. Okay, jadi sebelum melontar ke lontaran. Okay. Siapa maksud power position tu? Maksud dia ialah posisi tubuh yang dapat menghasilkan kuasa ketika membuat lontaran peluru. Gumpul power di situ. Power tu digumpul di situ, disimpan di situ, diletak di situ, baru dipindahkan nanti masa dia pusing. Nanti kamu tengok lagi sekali ya. Okey. Okey, kita tengok dulu ansur maju. Ada 3 ansur maju. Ansur maju ini adalah untuk melatih pelajar supaya dapat membuat lontaran cara O'Brien ni dengan betul. Okey, jadi apa latihan yang ansur maju yang perlu? Yang pertama, okey, tengok sini. Cikgu besarkan gambar ni supaya lebih jelas. Okey, lakukan secara berpasangan. Nanti kalau buka sekolah bolehlah kita buat ni kan. Dengan menghadap antara satu dengan yang lain. Okey. So kedua-dua tangan pelajar ini akan memeganglah. Okey, okey. Tangan murid A memegang tangan murid B. Kemudian A akan menarik B ke belakang untuk mendapatkan gaya gelongsoran. Okey, macam itu maksud dia supaya ada gaya, ada gaya gelongsoran, ditarik. Okey. Alright, next kita tengok lagi ansur maju yang kedua. Tengok ansur maju yang kedua ni. Tengok dia punya gambar raja yang cikgu tunjukkan ya. Okey. Lakukan secara berpasangan dengan menghadap antara satu sama lain. Tangan dominan murid A memegang peluru. Okey, kemudian dominan tu maksudnya tangan mana yang biasa memegang lah. Tangan kamu mana yang biasa. Yang kamu biasa buat kerja tu, tangan dominan. Tangan yang bukan dominan memegang tangan murid B. Okey, macam ni lah. Kemudian murid A menarik murid B ke belakang untuk mendapatkan gaya gelongsoran. Okey, dia akan gelongsor ke belakang. Dia akan tarik B. Itu supaya untuk praktis dia punya gelongsor tu. Okey. Alright, kita tengok selepas itu ansur maju ketiga pula. Okey, ini adalah ansur maju yang ketiga. Cikgu besarkan sikit gambar. Okey. Lakukan gelongsoran sepanjang garisan. Tengok ada garisan biru tu. Berhenti pada kedudukan power position. Ulang perlakuan beberapa kali. Okey, jadi maksudnya jangan buang bola tu dulu lah. Balik-balik gelongsor. Gelongsor dan berhenti di power position. Power tu maksud dia sudah bangun sikit. Power position. Tengok. Okey. Alright. Ini adalah latihan untuk ansur maju. Okey, kita tengok next lagi. Okey, ini adalah lontar peluru ataupun O'Brien. Okey, O'Brien, Perry O'Brien, ataupun kita panggil satu lagi nama dia ialah gaya gelongsoran. Okey, secara keseluruhan. Kamu tengok dari permulaan di mana dia perlu berada. Kamu tengok kawasan bulatan tu. Sebenarnya kawasan bulatan tu ialah kawasan melontar. Kamu tidak boleh keluar selepas melontar. Kalau kamu keluar maksudnya kamu disqualified lah. Okey. Alright, tengok. Kamu tengok gaya 1 daripada gambar nombor 1, nombor 2. Okey, dia menggelongsor. Okey, menggelongsor ke belakang. Tu gambar gajah di atas tu teknik dia menggelongsor ke belakang. Kemudian gambar raja yang di bawah tu kalau kamu tengok ada 4 gambar tu itu adalah di mana memindahkan kira macam kuasa tu ke
ke sebelah ke kaki sebelah. Untuk apa? Untuk supaya dia dapat melontarkan peluru itu dengan jauh, memindahkan tenaga, memindahkan power daripada kaki sebelah ke kaki sebelah ke tangan. Okey, seterusnya kaki itu akan tengok dia tahan, dia tidak akan melepasi bulatan itu. Okey, so ini teknik-teknik yang simple yang kamu perlu tahulah untuk lontar peluru. Okey, jadi ini untuk orang yang berbadan kurus mungkin tak berapa sesuai. Boleh ikut. Tetapi kita mau badan besar, badan besar dan of course yang kuat. Kerana apa? Badan besar ni dia kuat. Dia cukup kuat untuk melontarkan peluru. Okey, jadi tahulah kamu siapa yang minat main lontar. Cikgu suka teknik ni, cikgu suka main. Teknik gelonsoran ni sangat seronok. Bila seronok dia ialah bila kita gelonsor dan kita baling pula lontar. Kita lontar apa? Peluru tu yang seronok. Dan yang paling seronok lagi bila kita punya peluru tu boleh jauh daripada orang lain. Tu yang paling best. Okey. So tak tahu lagi kelas kamu ni siapa yang minat lontar peluru bolehlah ikutlah kalau ada sukan yang boleh bersentuhan sudah. Kita punya COVID ni sudah berlalu. Bolehlah kamu ikut pertanding acara lontar peluru. Boleh cikgu ajar. Ni simple teknik saja. Okay? Alright, kita tengok next slide. Okay, fasa lontaran. Kita tengok fasa-fasa. Okay ya. Ni fasa yang pertama, murid membelakangi kawasan balingan. Siku kanan difleksi dan diangkat 90 darjah daripada badan. Bongkokkan badan, tengok dia bongkokkan badan. Kemudian tangan kanan memegang peluru dengan rapat menyentuh leher di bawah telinga. Okay. Okey, jadi kamu kena rendahkan badan. Okey, dan pusat graviti kamu tu, kamu letakkan pusat graviti pada masa ini adalah tertumpu di kaki kanan. Okey, kaki kanan. Kaki dominan kamulah kaki kanan yang kuat ni. Letakkan semua pusat graviti tu mesti ada di situ. Maksudnya berat itu semua ada di situ, di kaki kanan. Di kaki kamu lah. Okey, kita tengok fasa kedua. Jadi itu ialah fasa persediaan. Okey, fasa gelongsoran pula. Tengok, fasa gelongsoran, kaki kiri ditolak ke belakang untuk memindahkan daya ke badan tengah. Okey, jadi tolak untuk pindahkan daya tu ke badan kamu. Dan apabila kaki kiri mencecah pada permukaan, kaki kanan digelongsorkan ke belakang untuk mengumpulkan daya. Pada ketika itu, berbola dan lutut kaki kanan berkedudukan selari dengan kedudukan kuasa. Tangan sokongan kiri dinaikkan separah bahu untuk mengumpulkan daya. Tengok 3 ke 4. 3 ke 4 ni. Itu maksud dia ni, kedudukan power position. Sebab kenapa? Inilah kedudukan di mana kamu mau melontarkan peluru. Tapi belum lontar lah. Baru selepas fasa gelonsoran ni. Okey, kita tengok yang ketiga, fasa lontaran. Ni. Okey, ini ialah fasa lontaran. Tengok dia punya bentuk badan tu. Okey. Serentak tangan dengan kaki tu flex. Okey. Okey. Peluru dilontar serentak dengan lutut diekstensi dan pinggang dikilas. Kilas pusing lah kan. Okey. Tegakkan badan ke hadapan dan lontar peluru ke arah sektor lontaran. Pastikan tangan kanan diekstensi pada sudut pelepasan. Jadi masa ini kelas, lutut dengan tangan tu sama-sama di stretch out ekstensi. Di stretch out serentak dan tangan tu bila you lontar peluru, mesti pastikan tangan you lontar tinggi 45 darjah. Kenapa? Kerana kalau kita lontar sudut 45 darjah, peluru tu akan mendapat ketinggian yang cukup maksimum, yang cukup bagus untuk peluru tu jatuh ke lebih jauh lagi. Kalau lontaran itu rendah, dia tak akan jauh. Mana jauh? Kalau rendah saja kamu kena bagi lontaran peluru tu tinggi. That's why dia katakan di sini sudut pelepasan dia mesti 45 darjah. So bila lepas 45 darjah, of course peluru tu akan pergi jauh, pergi tinggi, jauh. Dan satu lagi of course kena laju. Kalau slow tu memang tidak boleh pakai lah kan. Kena laju. So kekuatan, kelajuan dan dia punya sudut mesti ada masa ini ya. Dan syarat dia lagi tangan kaki ekstensi. Okay. So berat badan akan dipindahkan kepada kaki.
Okey. Okey. Tengok fasa keempat ialah fasa pemulihan. Ini sangat penting kelas. Bukan saja fasa selepas kamu lontar tu bila kamu dah mendarat ataupun bila kamu dah masuk fasa pemulihan tak penting. Sangat penting. Okey. Jadi apa berlaku masa pemulihan? Berat badan dipindah semerta-merta ke kaki, turun tangan, rendahkan badan. Okey, itu juga supaya kita tidak cedera. Fleksi kaki dengan membengkokkan lutut. Kita bengkokkan lutut. Tadi kita stretch, extend kan? Sekarang kita fleksi, rendahkan badan, hayun kaki kiri ke belakang. Okey, yang kaki kiri itu dihayun ke belakang untuk stabil supaya kita tidak jatuh lah. Okey, so ada 4 fasa untuk fasa lontar peluru ini. Okey, next. Okey, ni video lah. Okey, so video ini adalah video pada tahun Sukan SEA 2019. Jadi kamu tengok elok-elok. Selepas video ni cikgu akan tanya beberapa soalan. Okey, cuba. Ready? Kita tengok ini ada 2 peserta Malaysia ni ya. Tengok . Okey, okey. Nampakkah tadi? Nampak gelongsoran tu, kemudian bila dibalingkan peluru tu memang badan dia akan, tangan dia akan baling sudut 45 dan baling lebih tinggi supaya mendapat lebih jauh. Dan satu lagi, bukan tinggi saja tetapi ketangkasan. Okey. Alright. Okey, sudah sedia untuk cikgu punya soalan? Quiz. Quiz pendek. Sudah sedia? Cikgu nak tengok dulu berapa orang dah sedia ni. Sekejap lagi kita habis, tak apalah, kita habis lebih sikit pagi ni. Mungkin 12.45 kita akan habis atau 12.40 . Okey, dah ready untuk quiz? Yeah, dah. Sedia Okey, yang pertama. Senang, apakah nama gaya lontaran peluru ini? Kena betul lah type. Keyboard Oreo, mana keyboard Oreo yang ni memang boleh tahan menekan-nekan. Jangan salah. Okey, pandangan. Nama gaya lontar peluru ini. Okey, cikgu belum dapat jawapan, mungkin lambat sikit sebab gaya. Perry O'Brien, Shena. Shena ajak ni. Lagi satu orang lagi. Tak apa. Siapa yang ada di sini, saya tengok nama-nama yang ada nama tu screenshot saja. Saya boleh, cikgu akan bagi hadiah. Lagi gaya lontaran peluru Perry O'Brien. Okey, lagi siapa lagi? Screenshot jawapan kamu ya. Irina, betul. Gary, gaya Perry O'Brien. Okey, seorang lagi cikgu tunggu sebelum cikgu tutup ni. Syed Mustafa. Okey, good. Bagus, semua betul. Sudah sedia. Ni memang kamu dah sedia lah ni kan. Okey, next. Tengok boleh jawab ke tidak. Okey, Zakia. Betul. Okey, good. Okey, sekarang ni dah cikgu tanya yang seterusnya. Tak apa, yang ada nama sini cikgu akan bagi hadiah. Yang sudah dapat jawab cikgu, sudah chat cikgu. Next. Pada fasa persediaan seperti, ini adalah fasa persediaan lah. Jadi pada fasa persediaan seperti yang ditunjukkan pada gambar raja di atas, pusat graviti tertumpu pada mana? Okey.
Mana? Ini ialah fasa persediaan. Pusat graviti cikgu cakap tu tertumpu di mana pada masa ini? Okey. Lagi. Yang laju. Kami dah kelas kejap lagi habis. Okey. Yes, kaki kanan, kaki kanan, kaki kanan. Betul. Okey, dah. Seterusnya, apakah daya yang dihasilkan semasa melakukan gelongsoran pada gelongsoran ini? Tengok gambar raja ini. Apa daya yang dihasilkan semasa melakukan gelongsoran ini? Apa daya dia? Apa daya? Apa nak daya? Bukan apa nak daya. Daya apa? Apa daya? Yep. Siapa yang sudah jawab tu? Syarifah. Okey. Dah, bagus. Lagi. Yes. Oh, salah Iman. Bukan gelongsoran. Okey. Tak apa. Rasanya ada lagi soalan. Okey, soalan yang seterusnya. Cikgu tak tunggu lagi nih. Sebab soalan dia mudah dan banyak orang yang boleh dapat jawapan kan? Okey. Yes, Zakia betul. Irdiana betul. Next soalan. Semasa melontarkan peluru, pastikan sudut perlepasan tangan adalah berapa? Berapa? Semasa melontarkan peluru, pastikan sudut perlepasan tangan adalah berapa? Okey, kita tengok siapa yang dulu. Sebab kadang-kadang ada yang lambat jawab ni sebab line lambat mungkin yang sampai. Syarifah dulu jawab, Shena jawab. Bagus ni kamu dua ni kan. Okey, lagi? Okey, betul. Haikal betul, Syarifah betul. Okey, good. Okey, soalan yang terakhir. Sedia? Blank. Kenapa blank? Ni cikgu tanya, cikgu tak tulis Cikgu tanya, kamu terus jawab. Okey, ready? Berapakah fasa lontaran dalam lontar peluru? Berapakah fasa semuanya? Cikgu sebut sekali saja. Cikgu tanya soalan sekali saja. Siapa dengar boleh jawab. Cikgu tak ulang lagi soalan. Okey, Shen Mustafa. Hanya 4 orang saja cikgu ambil ni. Salah Shena. Okey, 4 orang. Okey, dah. Okey, boleh. Cikgu ambil. Okey, boleh. Syahid betul, Shena betul, Mustaqim betul. Shena salah dah. Tak apa, Shena sudah banyak hadiah. Sabaria betul, Haikal salah. Syarifah betul, Nur Zakia betul. Okey, sampai Iman. Okey, alright. So, okey. So cikgu akan cikgu akan stop dulu. Okey, stop sharing dulu ya. Okey, tengok. Okey. Sampai Iman lah. Iman pun jawab 4. Idiana 4. Siapa lagi? Zakia 4. Siapa lagi ni? Syarifah 4. Haikal 3. 4 Haikal. Kenapa boleh salah? Sabaria 4. Lupa kan? Mustaqim betul. Ni Shena pula salah. Yang paling senang ni Shena. Salah. Okay, tersilap. Okay, alright. So, sekejap. Okay, so apa nama dia, link kehadiran tu cikgu akan letak dalam sini yang hadir saja untuk cikgu punya live hari ini. Sebab hari ini cikgu pertama live dengan YouTube menggunakan StreamYard. Okay, jadi cikgu akan sekejap. Cikgu akan letak dalam ruangan chat ni untuk kehadiran hari ini.
Sekejap cikgu ambil dulu link tu, cikgu akan post. Okey, selepas ni cikgu minta pelajar untuk buat latihan. Okey, jadi cikgu ada 2 latihan yang cikgu nak kamu buat. Satu ialah latihan dalam spreadsheet, semua online lah, iaitu untuk lompat tinggi. Dan satu lagi latihan untuk lontar peluru dalam word wall. So dua-dua tu ialah apa nama dia? Dua-dua itu ialah daripada online lah. Boleh buat. Tolong buat seperti biasa. Kamu kena apa nama dia? Seperti biasa tolong hantar di channel tugasan. Tu cikgu sudah letak kehadiran. Boleh klik sekarang ni kehadiran. Okey. Nampak tak kehadiran? Okey, klik sekarang isi kehadiran. Memang special lah hari ni untuk pelajar yang ada ikut kelas cikgu. Okey? Okey. Ya, terus buat sekarang ni. Cikgu tunggu. Okey, sambil kamu buat tu sambil dengar. Okey, sambil buat sambil dengar Ingat, cikgu ada 2 latihan selepas ini. Okey. Jadi cikgu akan post latihan tu seperti biasa dalam Telegram. Okey, seperti biasa dalam Telegram dan tolong selepas kamu buat screenshot markah. Okey, bila kamu screenshot markah tu, kamu boleh terus apa nama dia? Kamu boleh terus buat apa nama dia? Kamu crop lah terus. Tunjukkan markah sejaklah. Tak payah tunjukkan apa tu jawapan. Okey, senang saja supaya sebab ada yang tidak selesa jawapan mereka ditiru. Jadi kamu screenshot saja jawapan kamu. Okey, jadi jangan lupa hantar di channel penghantaran tugasan dalam Telegram. Ikut tarik hari inilah. Jangan kamu letak pada tarik-tarik yang lain tu nanti mix dengan jawapan yang lain. Okey, yang dah siap tu bagus. Yang belum tu kamu isi sekarang ni Okey, kemudian ada 2 cikgu cakap Satu ialah apa nama dia tu? What was spreadsheet dan satu lagi ialah word wall. Okey, ada 2 lah. Okey? Alright. Siapa ni? Siapa punya ni saya belum turunkan lagi. Okey. Okey? Alright, sudah tak? Sudah buat okey. Jadi hari sekarang jam berapa sudah? Sekarang sudah menunjukkan cikgu punya ni tak berapa bagus ni. Okey, jadi okey, sudah siap kan? Sudah isi? Okey, very good yang dah isi Okey, jadi kelas cikgu sampai di sini saja. Jadi ingat kita sudah belajar tentang 2 acara pada hari ini iaitu lompat tinggi dan lontar peluru. Jadi yes, jadi cikgu berharap sudah isi yang lain Okey, very good. Yes, it's okay Iman. Kita ada lagi lain kali kan? Okey. Jadi cikgu berharap lain kali cikgu dapat lagi buat aktiviti ataupun kita buat PDPR online dalam YouTube ni Okey, jadi cikgu harap untuk kawan-kawan yang lain tu apa tu? Betul. Yang screenshot tadi tu yang kamu dah jawab kuis cikgu kan? Kamu screenshot PM direct dengan cikgu. Jangan PM dalam grup pula. PM direct dengan cikgu. Tu okey? Cikgu boleh nampak tu. PM direct saja. Okey. Yes. Okey. Alright. Yes. So okey. Jadi cikgu harap hari ini kamu seronok mengikut cikgu punya PDPR pagi ni. Okey, dah 12:37. Okey. Jadi okey. Cikgu ingin mengucapkanlah terima kasih kerana hadir pagi ni. Okey. Okey, jadi kita akan jumpa lagi. Kita punya pelajaran sampai di sini saja pada hari ini. Jangan lupa buat kerja. Cikgu akan post dalam grup. Okey. So, itu saja daripada cikgu. Okey. Jumpa lagi di lain kali. Minggu depan lah. Okey. Kalau cikgu boleh buat lagi. Okey. Yeah, dapat hadiah. Yes. Okeylah. Bye. Thank you for coming. Okey. Kita jumpa lagi next week. Okay, next week lagi cikgu usahakan kita buat di live stream lagi Okay? Dah 1 jam dah. Okay. Alright, ada link.
Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you everyone. Okay. Alright, so pelajaran kita sampai di sini saja pada hari ini. Jumpa minggu depan hari yang sama 12.30. Oke? Alright. Jadi yang baru sampai itu isilah link kehadiran. Oke. Oke ya. Bye.